Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Rizal. Saya merupakan QM consultant. Apa khabar semua? Berjumpa lagi sekali dalam masa 2 minggu. Last saya punya posting dalam 5 Disember 2021. Hari ini sudah 19. Okey, genap 2 minggu period time period 2 minggu, 14 hari kita bertemu lagi untuk membincangkan atau berkongsi pendapat dan informasi berkenaan dengan pergerakan gemas secara general dia ya. Pergerakan gemas LME ataupun MKS is the same thing. Saya menggunakan tools TradingView sebagai saya punya platform untuk memantau atau monitor harga emas dunia, dan juga saya dibantu oleh portal intraday.my untuk melihat news-news yang berlaku dalam US dollar dan emas, dan juga saya juga refer to Forex Factory. Okey. Dan semua ni adalah percuma ya. Portal percuma, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari, boleh gunakan tanpa was-was, tanpa ragu-ragu. It's a good platform, it's a free platform. Hopefully kita boleh dapat gunakan dia ya. Kita gunakan maksimumkan dia punya features-features yang diberi secara percuma. Sekiranya tuan-tuan mau subscribe atau memberi untuk mendapatkan lebih features dia, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan boleh subscribe, boleh membuat sedikit bayaran kepada mereka. Just a token chip lah, belanja diorang minum kopi lah. Okay. So hari ini 19 hari bulan, hari Ahad. Alhamdulillah saya ada sedikit masa untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama sharing information ya. Mungkin tuan-tuan ada input yang saya tak tahu, ataupun ada input yang bagus, boleh share dekat ruang komen. InsyaAllah sama-sama kita akan dapat manfaat bersama. Jadi itulah hasrat saya untuk kita sama-sama mengapa saya berada di sini. Saya ingin berhasrat untuk berkongsi apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Juga kalau boleh kita ada interaksi dalam komen, tuan-tuan memberi input yang bagus juga, insya-Allah. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat. Okey. Hari ini apa kita nak cerita? Kita cerita pasal pergerakan harga emas bermula daripada 5 Disember sampai hari Jumaat lepas lah dalam 17 Disember. It's a solid 2 minggu, dan kita dapat lihat pergerakan harga emas. Kita memang nampak dia pergerakan harga emas ni yang agak mendebarkan, agak sensasi, agak what we call that, pelbagai emotion reaction, kan. Pada 5 hari bulan itu saya dah menyentuh sedikit tentang masa itu data NFP telah dikeluarkan. Jadi mungkin saya boleh refer dekat Forex Factory pada 3 hari bulan. 3, ingat pada first Jumaat setiap bulan, awal bulan, ia adalah hari untuk data NFP, non-farming payroll. Ia sangat penting data ini untuk menunjukkan pertamanya data pekerjaan di US, bagaimana terutamanya untuk non-farming punya pekerjaan, bukan sektor peladangan. So selain pada sektor peladangan, diorang akan monitor dan diorang akan tengok, dan juga kat sini saya boleh tunjuk sini ya, ada 3 data. 3 ni. Jadi apa yang kita boleh simpulkan pada pada bulan November, data ini dikeluarkan. Ya, data dikeluarkan adalah bercampur-campur. Okey, kita dapat lihat average awan ini semakin menurun, tidak mencapai forecast punya data. Dan juga non-farming employment change juga tidak mencapai sasaran. Tetapi unemployment rate dia mereka bertambah, getting improved. Okay, rakyat-rakyat US semakin ramai mendapat pekerjaan, dan menyebabkan unemployment rate ni semakin rendah. Jadi kalau kita tengok bulan lepas, rate dia 4.6, sekarang dah 4.2. Diorang project 4.5, diorang achieve 4.2. Jadi data ni secara overallnya adalah bercampur-campur. Jadi apa impact based on this economy data? Apakah impact pada US dollar? Kita boleh lihat pada dia data dia keluar pada 3 hari bulan kan. Pada 3 hari bulan kan, kita boleh tengok impact dia dekat tradingview.com.
Okey, kita tengok 3 hari bulan Okey, seperti biasa benda free ni dia akan keluarlah pop-up iklan-iklan tu, kita layan je lah Okey, kita boleh tengok, mungkin saya suka menggunakan D1 atau H4. Kita tengok pada 3 Disember. 3 Disember ya, kita tengok apa yang berlaku pada 3 Disember. Okey, kita tengok 3 Disember di sini. Sorry. Okey. 3 Disember di sini ya. Pergerakan, okey, sekejap saya cuba membuat tools untuk scribble bit. Saya tak ingat lah alamat bukan. Okey, tak apa. Oh, okey. Saya rasa Zoom ni pun ada dia punya tools dia. Annotation. Alright, so kita boleh conteng. Okey, kat sini kita nampak pergerakan besar lah pula ya. Alright, okey, kita nampak pada 3 hari bulan. Kita pakai warna merah sikit, cantik sikit. Okey, pada 3 hari bulan kita nampak harga emas naik. Tak banyak pun, dalam lingkungan 1770 around that sampai 1790, around 1%. 1% kenaikan. Tapi kita pelik data based on data okey, kejap ya, ini kena edit. So clear. Okay. Kejap ya. Okay. Based on the NLP data, kita boleh lihat US dollar semakin menurun Mungkin saya boleh tengok sekali lagi untuk kita tengok apa yang berlaku on chart untuk US dollar. Biasanya ni dua chart ni kita akan compare each other So kita tak tahu apakah perkaitan, apakah yang berlaku. DXY. So pada 3 Disember, tuan-tuan boleh lihat kita pakai H4. Pada 3 Disember kita mencari 3 Disember. Okey, 3 Disember di sini. 3 Disember di sini US dollar juga meningkat dan quite surprise 3 Disember juga gold meningkat. Okey, benda ni jarang-jarang berlaku tapi ia akan berlaku sekiranya sebab apa kita kalau tuan-tuan refer saya punya yang lepas video yang lepas, US dollar ni dia bersaing dengan mata wang lain. Sekiranya mata wang lain seperti yang besar seperti Euro, New Zealand, Aussie lemah US dollar akan meningkat. Dia bertanding antara mata wang. Okey. Tapi kenapa juga emas meningkat? Emas meningkat kerana market melihat inflation rate pada waktu itu, pada waktu US sekarang agak tinggi. Jadi gold adalah kalis inflasi. Jadi ia juga menjadi sasaran ataupun menjadi buruan para pelabur untuk sekiranya inflasi tinggi, mereka mencari emas untuk safe haven mereka, untuk secure mereka punya aset atau profit aset ataupun dia punya fund. Okey, jadi jelas di situ Jadi secara kesimpulannya NFP pada bulan November keluar. Pertama, data dia bercampur-campur. US dollar meningkat kerana satu, dia bertanding dengan mata wang lain. Yang keduanya, dia punya satu lagi kena ingat, dia punya 10 years bond yield juga meningkat, akan push up harga US dollar ni. Dan emas juga meningkat sekiranya inflasi semakin meningkat. Jadi jelas itu ini adalah jarang-jarang berlaku. Biasanya adalah US dollar meningkat, gold akan turun. Tapi in this case, dua-dua meningkat. Jadi pada waktu ini market saling tertunggu-tunggu Next adalah FOMC.
Jadi pada waktu NFP data keluar pada hari Jumaat dan FOMC pada hari Rabu, pada Isnin, Selasa, ini adalah hari di mana kecelaruan ataupun ketidakketentuan, market masih confused, market masih lagi tidak tahu hala tuju masing-masing. So dia tak ada macam okay, market nak pergi arah ni, arah situ, tak jelas. Masing-masing bercelaru dan masing-masing menunggu FOMC. So NFP data bercampur-campur, menyebabkan pada waktu itu US dollar meningkat, sebab mata wang lain lemah, dan juga 10 years yield bond meningkat. And then semua tengah tunggu FOMC punya meeting dan statement pada hari Rabu. Jadi kita lihat pada hari Rabu, kita tengok pada Forex Factory hari Rabu, bukan hari Rabu, pada hari mereka menunggu data CPI. Okey, data CPI data dan FOMC minggu seterusnya, 16 hari bulan baru gini. Jadi okey, maafkan saya tadi, NFP pada 3 hari bulan. So market masih lagi confused, masih lagi tertanya-tanya, tak tahu arah tuju. Jadi mereka menunggu data inflasi, antara inflasi pada hari Jumaat seminggu selepas itu. Jadi apa yang dapat kita lihat sini, data CPI dia bagus. Okey, apa CPI ni? CPI ni adalah change of price of good and services purchased by consumers. So actually greater than forecast is good for currency. Jadi apa yang nak cerita sini, kenapa dia bagus, kenapa dia hijau? Sebab dia lebih daripada forecast dia 0.7. Tapi sebenarnya dia overall is bad, because bulan lepas 0.9, tapi dia target 0.7, dia dapat 0.8. Walaupun hijau, tapi sebenarnya ini adalah data yang tidak menyokong US dollar. Dan pada waktu ini juga CPI ini berkait rapat dengan kadar inflasi. Jadi pada bulan ini dikeluarkan data, inflation dia naik daripada 6.2% kepada 6.8%. Inflasi dia semakin naik. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok pada 10 hari bulan. Kita saksikan pada 10 hari bulan. 10 hari bulan. Okay, kita tengok gold jatuh. Gold jatuh 10 hari bulan. 10 hari bulan US dollar naik sekejap dan turun pada 13 hari bulan. Jadi apa maknanya? Apa maknanya? 10 hari bulan gold. Kita tengok pukul 10, pukul berapa dia keluarkan? 2 pagi waktu kita sorry, pukul 9.30 malam. Jadi pukul 9.30 malam, 10 hari bulan. Okey, 10.30. Kita boleh lihat gold meningkat. Tengok betul kan? 10, pukul 10. Mungkin tak nampak mungkin kita pakai H1. Pada 10 hari bulan. 10 hari bulan kat sini. 10 hari bulan. 10 hari bulan kita nampak gold menurun, bermaknanya US dollar meningkat ke tak? Kita gunakan H1. H1 is better time frame untuk melihat apa yang berlaku pada 10 hari bulan. 10 hari bulan pukul 10. Pukul 10 kita nampak US dollar pun 10 Disember pukul 10 decline. Kita tengok US dollar decline sedikit, dan dan harga emas juga didapati turun based on the CPI. CPI adalah consumer punya, what we call that, change in the price of good. Walaupun di hijau, tapi sebenarnya ialah data yang tidak bagus untuk US dollar. So US dollar turun, gold pada masa itu pun turun, sebab market masih lagi bercelaru macam mana data ni
menunjukkan dia bagus, tapi sebenarnya bila dia keluarkan kadar inflasi pada waktu ini, pada waktu November, adalah 6.8%. Jadi ia ada sangat tinggi. Jadi apa yang berlaku sekali lagi selepas NFP, data CPI ini sekali lagi membuat market confused. Okey, market semakin confused. Apakah direction yang federal nak pergi ni? Maka banyaklah desas-desus menyatakan bahawa mereka akan mempercepatkan QE daripada instead of 15 billion a month target by June next year to complete the QE, stop beli bond dan aset. Now desas-desus mengatakan okey, Fed kena buat cepat, kena naikkan lagi pemotongan. 15 billion is not enough, mungkin 30 billion, so that orang boleh target the first quarter 2022 dah complete, ya. Ada juga mengesyorkan agar Fed ni cepat naikkan hike kadar interest, ya, untuk cepatkan lagi kadar interest supaya dapat balik kawal inflasi ni. Inflasi ni dah semakin naik ni. Fed masih lagi cakap is relax, it's a transitory inflation, ia akan jatuh. Tapi nampak gaya memang tak jatuh, semakin naik. Jadi market semakin confused, makin tertunggu-tunggu apakah stand federal. Jadi sekali lagi mereka menunggu apa yang akan berlaku pada FOMC pada 16 hari Khamis. Jadi kita tunggu bersama-sama pada hari itu, kita tengok apa yang berlaku. Inilah market menunggu, semua orang menunggu FOMC punya statement. Jadi apa yang FOMC statement keluarkan, kita akan tengok apa yang berlaku pada 16 hari bulan pukul 3 pagi. 16 hari bulan pukul 3 pagi. Tuan-tuan lihat ya. Jelas 16 gold terus shoot. Gold terus shoot ke atas. How fast, kita tengok berapa jauh dia pergi. Kita boleh ukur. The highest it can go is around 3%. Around 3%, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apakah yang FOMC bagi tahu ni sampai harga emas shoot daripada the lower 1762 pada pukul 3 pagi ni, pukul 3 pagi. Siapa yang beli kat sini memang untung lah. Sebab apa? Dia akan shoot 3% dan you boleh tunggu sini. Di atas 18815 is a 3%. So katakanlah you beli kat sini dalam quantum metal, ini bermakna tuan-tuan dah lepas margin spread. Selepas 1825 is profit is yours. 1% kenaikan is 10% profit based on your initial investment. Jadi beruntunglah siapa-siapa yang dapat beli sini. Saya pun tak sempat beli kat sini. Saya bangun pukul 4 pagi, tengok harga sudah naik, balik. Jadi kita apa, ini bukan rezeki kita. Kita percaya ini ada rezeki adalah Allah yang bagi ya. Jadi kali ini bukan rezeki saya. Saya tak sempat nak beli pada harga the bottom 1762. It's okay. Bukan rezeki saya pada hari itu. Tapi kita dapat lihat saya dah buat projection based on the Fibonacci, harga dia akan touch. The highest one is 1825 untuk test, dan dia sampai 1825 dan dia retrace balik. It's okay, it's normal. Sebab apa? Kalau you tengok sini, dia punya RSI stochastic ni dah lebih 70%, which is already in the overbought zone. Jadi dia memang akan turun. Itu lumrah Dia takkan beli overbought, orang beli sampai 100 terkeluar 100%, tidak dia akan pull back. Dia akan buat market correction. Jadi okey, saya dah melalut ni. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku ni. FOMC cakap apa ni sampai gold bila data dia keluar pukul 3 pagi dan gold shoot 3%. Kita tengok apa yang berlaku on 16 bulan pada pukul 3 pagi. Sini. There's a huge spike here. Kita boleh lihat ini pukul 3 pagi. Okay? Dan dia terus decline. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya?
Okey, untuk dapat tahu khabar berlaku, tuan-tuan pergi ke intraday.my. Kita boleh cari news tentang apa yang berlaku. Jadi kita kena rajin lah. Apakah yang berlaku kat sini, kita boleh tengok news tentang, okey, mungkin kita tengok sini. Ini per 17 bulan dah terlepas. Okey, kita tengok apa cerita pada hari FOMC tu. Kita nak tahu apa yang berlaku. Mungkin kita boleh type FOMC sini. FOMC. Ini kesan mesyuarat Fed semakin agresif. Saya tengok ni. Adakah pada pukul 16 bulan pukul 10 pagi. Okey, ini mungkin mungkin news ni. Okey. Based on FOMC, apa yang orang ceritakan adalah Federal mengambil langkah drastik untuk mengurangkan pembiayaan aset sebanyak 60 bilion. See? Daripada 15 bilion per month, diorang speed up sampai 60 bilion, 4 kali ganda untuk capai start pada bulan Januari. So pada bulan daripada 15 bilion jadi 60 bilion, 4 kali ganda banyak. Oh sorry, pada ni November menggandakan pada Disember pada 30 bilion, kemudian mencepatkan lagi pengurangan pada 2022. Dan juga mereka mengatakan bahawa mereka akan melihat 3 kenaikan kadar faedah pada tahun depan. Jadi ada dua benda yang diorang buat. Jadi based on this news, Fed dilihat sebagai sangat hawkish dengan langkah agresi diambil. Jadi apa yang berlaku sekarang, tiada pada tahun ni saja, tiada kenaikan interest, which is masyarakat lihat, mereka melihat patutnya diorang impose interest pada bulan ni juga. Tapi dilihat Federal hawkish, tapi untuk tahun depan, okay, 60 bilion cut untuk start pada Januari. 3 kali kenaikan interest pada next 2022. So until end of this year nothing's happen, semua masih lagi status quo. Jadi ini menyebabkan market mungkin melihat mereka tidak menjangkakan Federal bertindak sedemikian rupa. Mungkin mereka ingat lebih cepat, tapi Federal bertindak untuk everything push to next year. Jadi ini menyebabkan harga emas, bila market rasa tidak secure dan ini tidak mencapai apa yang diorang target, so diorang akan beralih pada emas. Jadi kita dapat lihat untuk kesan jangka ini, kita lihat volume untuk emas meningkat hingga naik ke 3%. Okey. Saya tak boleh jamin momentum ni boleh push forward. Saya tidak tahu sama ada dia mampu lagi untuk push forward, sebab kita belum lagi melihat habis lagi kejatuhan emas pada hari Jumaat lepas. Kita akan lihat pada sesi minggu besok, ada hari Isnin di sesi Asia ni biasanya dia banyak ikut jugalah. Dia tidak ada banyak aggressive movement. Biasanya kita akan melihat pada sesi Eropah dan juga sesi di Amerika pada besok. Kita akan lihat sama ada harga ini akan boleh push balik melebihi zone RBS resistance become support atau tidak. 1875 adakah dia mampu daripada resistance menjadi support untuk dia fly high lagi. Targetnya ada 1830. Lebih 1830. Okey. Tapi kita dah lihat pada sesi akhir kita nampak US dollar. Okay, ni standard lah, US dollar dia start recover. Kita tak tahu lagi, tapi dia sudah lebih pada dah masuk overbought ni zone. Kemungkinan dia akan retrace back dan menyebabkan US dollar akan menyebabkan harga emas akan start pull back, naik ke atas. Okay. Jadi inilah dia dunia emas dan dunia US dollar. Everything getting connected. Dan kita, market adalah people, orang people
orang-orang yang dipengaruhi oleh kita sebagai manusia. Kita dipengaruhi oleh emosi-emosi kita, masing-masing punya agenda masing-masing. Mereka mempunyai apakah sentimen-sentimen yang mereka pegang pada waktu itu. Okey. Pada masa ini kita lihat dari segi global, secara globalnya mereka masih lagi jangan lupa tentang Omicron virus yang masih lagi tak jelas dia punya impact terhadap ekonomi. Ada yang kata ia lebih vicious, lebih ganas daripada Delta, tapi dari segi damage dia tak seteruk Delta, who knows. Jadi kita belum ada apa-apa petunjuk lagi tentang adakah Omicron ni dapat ditangani dengan okey ke tak. Kita tak dapat tahu. At the same time, krisis di Iran dan Russia, not Iran, sorry, Uzbek dan Russia. Uzbek is backed by US. So kita tak tahu lagi apakah kisah-kisah ini sudah berakhir ataupun masih lagi dalam peringkat, I don't know. Sekiranya war berlaku dan ini sudah tentu akan menyebabkan price movement is expected, US dollar dan emas akan lebih agresif. Okey. Okey, dan kita masih lagi melihat, sebentar, maaf, lampu off lah. Okey, kita masih melihat apa lagi catalyst news yang boleh kita jadikan panduan. Itu je tugas kita. Kita sebagai investor quantum metal, kita perlu alert dengan apa-apa news dan apa-apa kejadian yang dah berlaku secara fundamental. Ia banyak efek ataupun memberi kesan kepada kita punya technical analysis. Okey, jadi secara overallnya saya melihat kalau kita tengok secara overallnya harga emas secara keseluruhannya saya melihat harga emas masih lagi sideways masih lagi sideways. Kita masih menunggu kenaikan dia melebihi 1900 masih lagi. Jadi tak apa, kita masih lagi menunggu lagi. Dijangka harga emas akan start fly ataupun dia boleh juga retrace back, jatuh lagi sekali, who knows. Jadi saya masih lagi menunggu lagi signal-signal untuk minggu depan. Kita tengok apa yang berlaku, sama ada harga emas boleh naik ataupun dia akan berlaku sebaliknya. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat gunakan tool-tools intraday.my, forexfactory.com dan juga TradingView untuk kita sama-sama melihat dan keep aware. Okay? Keep aware tentang harga emas dunia dan US dollar juga secara amnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Okay, bagi kawan-kawan kita yang terjejas dengan banjir baru-baru ni, saya doakan tuan-tuan dan puan dipermudahkan urusan. Tabah dengan ujian ini. Setiap ujian ada keberkatan dan ada hikmah di sebaliknya. Dan ini membuatkan saya rasa kehidupan kita ni sebenarnya rapuh. Kita anytime kita boleh diuji, kita boleh terkena bala ataupun kita diujilah dugaan-dugaan. Jadi ini sebenarnya life is a test. Okay, saya selalu ingat life is a test. Jadi Allah nak uji kita, sama ada kita pas atau tak. Kita hendaklah, untuk pas kita kena hendaklah redha, kita kena hendaklah banyak berdoa, kita hendaklah bersyukur. Dan sama-samalah kita, kalau boleh kita bantu kawan-kawan kita yang terjejas tu, insya-Allah sikit sebanyak amal yang tuan-tuan dan puan-puan buat itu Allah akan balas berlipat kali ganda. Jadi bagi kawan-kawan yang terjejas, saya doakan agar you guys cepat recovery, sabar, and then semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah selepas hujan biasanya pelangi akan tiba. Okay? Jadi cukup untuk hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Jangan lupa beli emas, harga murah kita beli sikit, harga jatuh banyak kita borong. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Adios amigos.